Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, hari ini kita akan bincangkan bab yang ketiga, rumus algebra. Okay, jadi cikgu akan scroll nota pengenalan. Dekat yang nota pertama ni 3.1 rumus algebra. Okay, rumus algebra kat sini okay, so dia bagi tahu ini ialah bentuk rumus algebra. Yang kesemua ni ialah bentuk rumus algebra. 5B tambah C ialah ungkapan algebra. Satu lagi yang awak kena tahu ialah A. A kat sini Okey. A ni ialah perkara rumus. Okey, cikgu akan scroll latihan yang pertama. Tuliskan satu rumus algebra. Okey, yang pertama dia dah beri contoh. Kita tengok contoh yang pertama. Hasil tambah bagi 6P dan 3Q ialah S. Tulis satu rumus. Okay. Jadi rumus dekat sini S ialah perkara rumus. Jadi S akan berada di hadapan. Maka awak tulis S sama dengan 6P tambah 3Q. Okey, kita nak cuba yang kedua. Sofia membeli 40 kg beras menggunakan Y kg. Kemudian baki beras tinggal X. Okey, perkara rumus yang mana? Kita nak jadikan apa kat depan dia? Dengar cikgu. Okey, X. Jadi awak tulis X sama dengan dia membeli berapa beras? 40. Kemudian nak tulis apa? Baki kan? Baki awak tambah ke tolak? Tolak. Okey, tolak. Okey, jadi 40 tolak dengan 2 minggu. 2 minggu tu berapa hari? 14. Ya, 14 huruf Y. Kita cuba yang B. Kuasa 3 bagi satu nombor P ialah Q. Okey, perkara rumus yang mana? Q. Q sama dengan, macam mana kita nak tukarkan P? P kuasa berapa? 3. Ya, P kuasa 3. Dapat? Kita cuba yang C. Roti RM2.40. Ada jam RM7.50. Janway membeli RMJ untuk P buku roti dan Q botol jam. Cikgu nak tulis apa ni? J 2.4. J sama dengan okay, 2.4 huruf dia ialah P. Tambah 7.5 Q. 7.5 hurufnya ialah Q. Bagus. Okey, tukar nombor 2. Dalam soalan nombor 2, okey, perkara rumus dah diberi. Kita akan tulis faktor penghubung. Cikgu bagi contoh yang pertama. Faktor penghubung ialah A. Awak bagi contoh yang kedua. Huruf apa? P. Yang ketiga huruf apa? M. Okey, huruf 3. Tandakan right bagi pemboleh ubah yang ditulis sebagai perkara rumus. Okey, jadi perkara rumus mesti berada di hadapan. Okey. Jadi betul tak tu perkara rumus dia? Alah. Sekejap. Betul tak? Betul. Betul lah kan? Okey. Sebab S ni berada di hadapan. Okey. Yang kedua. Belakang. Okey, sebelah kiri ada P, sebelah kanan pun ada P. Jadi dia tak jadikan P sama dengan. Nampak tak beza? Nampak. Okey, jadi dia bukan perkara rumus lah. Dia belum lagi jadi perkara rumus sebab dia masih ada P di situ. Okey. Okey, tengok yang C. Okey, macam mana bentuk kalau dia jadi perkara rumus? C sama dengan. Boleh? Sama tak? Adakah? Tak sama. Tak sama. Sebab 1/C tak sama lah dengan C. Sebab 1/C itu bentuk pecah. Ke soalan nombor 4. Ini kita nak tukar perkara rumus. Cikgu bagi contoh yang pertama Okey, X kat depan. Dia tulis X.
Jadi perkara rumus ialah X lah. Langkah pertama dia tukar dulu yang ni, kiri dengan kanan. Sebab apa? Kita nak X berada di sebelah kiri. Okay. Kemudian awak pindahkan 7. Kena tolak 7, mula-mula tolak 7. Yang ni dulu kita selesai. Kemudian kita bawa 4 pula. Bila kita bawa 4 jadi dibahagi, jadi akhirnya dia akan tinggal X sahaja di sebelah kiri. Okay. Dia tak boleh ada X sebelah kanan dah sekarang. Sebab X ialah perkara rumus. Okay, kita cuba latihkan yang pertama. Perkara rumus ialah Dengan ni awak tengok yang ni. Yang dikeluarkan ke tepi tu ialah perkara rumus. Jadi perkara pertama ialah kita kena tukar term tempat dia. 8P tambah 7 sama dengan H. Cikgu nak pindah yang mana? 7. Bila pindah? 8P sama dengan sambung H tolak 7. Okey, jadi P sama dengan H tolak 7 H per tolak 7 per 8. Okey, itu jawapan. Kita cuba yang kedua. X. Okey, sekarang perkara rumus ialah Y. Okey, untuk memudahkan kita punya pengiraan, langkah pertama kita pindahkan yang mana? Z kuasa 2. Ya, Z kuasa 2. Jadi 2Y sama dengan X kuasa 2 tolak Z kuasa 2. Dapat? Okey. Jadi Y sama dengan, sekarang kita pindahkan 2. Kita pindahkan 2. Jadi 2 ni ialah darab. Okey, bila kita pindah dia jadi bahagi. Okay. S kuasa 2 tolak Z kuasa 2 bahagi dengan 2. Okey. Betul tak jawapan awak? Betul. Okey, tanda right dengan pen merah. Okey, kita cuba lagi sekali. Okey, Z ialah perkara rumus. Jadi, bila kita nampak dia berada di sebelah kanan, kita akan tukar kedudukan dulu. Okey, Y per 2 tolak Z sama dengan 3X. Okey, cikgu nak pindahkan mana? Z. Okey. Z ialah perkara rumus. Kita tak boleh pindahkan Z. Kita boleh pindahkan Y per 2. Tapi kita tak boleh pindahkan Z. Okey, jadi dekat sini dia ada negatif Z lah. Sebab depan tu tolak kan. Jadi jangan tinggal jangan tinggal negatif tu. Sama dengan 3X. Macam mana nak tukar tu? Sebab sini ialah tambah sebenarnya. Depan tu tambah. Jadi bila kita pindah dia akan jadi tolak Y per 2. Dalam kes ni dia bukan darab terbahagi Negatif ni betul. Kita kena tukar. Jadi kita darab tolak. Sini pun sama, kita darab tolak. So hasilnya awak akan dapat Z dah dapat positif, dah betul. Dia dah jadi perkara rumus. Sama dengan Y per 2 sambung Y per 2 cikgu. Okey. Tolak 3X. Kenapa dia jadi Y per 2? Betul. Kenapa dia jadi Y per 2? Tak dari X ni. Pula. Darab dengan apa ni? Z. Sebelah kiri kita jadikan positif, sebelah kanan juga kena positif. Kalau sebelah kiri kita darab dengan negatif, maka sebelah kanan juga kita kena darab negatif. Boleh ni? Okey, jadi cikgu pindahkan ke depan sebab dia dah positif kat sini. Jadi 3X darab negatif, dia jadi negatif 3X. Kita sambung D. Sekarang langkah pertama, cikgu cakap tadi awak kena tukar tempat dulu. Kita jadikan W di sebelah kiri. 4 tolak 3W per W sama dengan J.
Kita nak matikan pecahan macam mana? Darab W. Dan W juga. Okey, bila sebelah kiri kita darab W, sebelah kanan kita darab W. Dapat. Okey, jadi ni nanti potong. Okey, kita permudahkan. 4 lah. 3W sama dengan JW. Okey, sekarang kita nak pindahkan W semua sebelah kiri Ingat W ialah pegang rumus, jadi kita pindahkan. Okey, cikgu tukar dululah. JW sama dengan 4 tolak 3W. Sekarang cikgu pindahkan yang ni pula. Jadi apa tu? Pindah jadi apa? Tambah. Okey. JW tambah 3W sama dengan 4. Kita nak permudahkan, jadi kita faktorkan. W ni jadi 1 sahaja. Bila kita buat pemfaktoran, yang tinggal di dalam ialah J tambah 3 sama dengan 4. Okey. W sama dengan 4 berada di atas. Ada pecahan. Okey, jadi J tambah 3 ni dari bawah. darab dia akan berada di bawah. Okey, jadi jawapan dia awak tulis W sama dengan 4 per J tambah 3. Kita tak boleh pisahkan J dengan 3. Dia satu set. Okey, bila awak pindah, awak bawa dua-dua sekali lah. Cuba tengok yang E Cikgu tanya, langkah pertama buat apa? Untuk kes yang macam ni, kita nak buka dulu dia punya faktor tu. Jadi awak akan kira 2Y tolak 2 darab 2 4. 2Y tolak 4 per 3P sama dengan matikan 3P supaya kita dapat sebaris. Y ni per berapa? Bawah dia? 1. 3P. Y tu tak ada kawan. Jadi dia per 1. Awak kena buat darab silang. Bila awak darab silang, dia tak ada lah. P bawah ni tak ada. Sebab ungkapan tu dia akan jadi sebaris. Okey, ni darab 1. Jadi 2Y tolak 4 sama dengan 3P. 3P cikgu tulis apa? Y. PY sebelah sana. Sebab kita nak Y, kita nak Y ni. Okey, jadi dia akan jadi 2Y tolak 3P. tolak 3PY sama dengan 4. 4. Okey, dah faham dah tu? Okey, sekarang kita nak Y. Jadi kita kena faktorkan supaya Y itu jadi 1 sahaja. Y dalam kurungan 2 tolak 3P. 3P sama dengan 4. Dapat dah tu. Okey, jadi cikgu cakap tadi, bila pemfaktoran macam ni awak tak boleh pisahkan. Ini satu set, tak boleh pisahkan. Jadi awak kena bawa dia bersama. Y sama dengan 4 per 2 tolak 3P. Bagus. Cikgu gerakkan sikit. So yang F ni perkara rumus ialah H. Okey, macam tadi kita akan tukar dulu supaya mudah. Kita kena bawa yang H tu sebelah kiri, tapi kita kena bawa satu set. 3 5G tolak H sama dengan 9K. Okey, sekarang kita nak H. Buka kurungan. 15G tolak 3H. 15G tolak 3H sama dengan 9K. Kita dah nampak dah K dia terpisah, H dia terpisah kan? Okay. Kita dah nampak dah H dia terpisah. Makin senang nak cari jawapan. Jadi dekat sini negatif 3H sama dengan 9K tolak 15G. tolak 15G. Dah boleh dapat jawapan dah. Kita kena pindahkan yang mana?
Lagi ke depan. Kita akan pindahkan sekali. Negatif 3 ni pindah jadi apa? Mana letak 3? Bawah. Bawah. Bagus. Bahagi negatif 3. Okay, jadi kita boleh pemudahkan tu sebab kita boleh bahagi. Okay, jadi H sama dengan Negatif 3. negatif 3. Sebab kalau cakap 3 tadi memang cikgu kata salah lah. Negatif 3K. Okay, yang belakang bagi Tambah 5. Yang kalau awak susun dia akan jadi positif kat depan tolak 3K. Tapi dua jawapan betul, tak ada masalah. Okay, kalau kat sini pun boleh juga. Awak tukar pun boleh. Awak tinggalkan 3 di depan pun okey juga. Okay, ini soalan nombor 5. Cikgu akan terus pergi dekat soalan. Okay, sebab contoh ni lebih kurang saja. Cuma dia ada beza sekarang. Soalan yang ni ada punca kuasa dan kuasa 2. Okey, soalan A. Perkara rumus ialah Q. Okey, langkah pertama macam cikgu cakap tadi, kita akan tukarkan dulu kedudukan dia supaya senang. Jadi Q semua akan pergi sebelah kiri. Tambah 2SQ. Macam mana kita nak jadikan Q tu satu sahaja? Tambah darab Q. Bukan tambah, bukan darab. Kita kena keluarkan nombor depan. Keluarkan Q. Keluarkan Q. Dalam kurungan R. ingat R tambah 2S. 2S sama dengan P. P. Okey, dapat yang pertama tu. Dapat. Okey. Sekarang bila kita dah keluar, dia dah senang. Pindahkan yang mana? Tu ada 2. Okey, kita akan matikan kuasa 2 dia kemudian. Okey, langkah seterusnya ialah kita akan pemudahkan yang ni dulu. Dalam kurungan ni. Jadi mengganggu kan? Dia mengganggu kan? Jadi kita bawa ke Kanan. Q kuasa 2 sama dengan P per R P tambah per 2S. R tambah 2S. Itu dah mudah dah. Jadi awak dah nampak jawapan dah tu. Okey, macam mana kita nak matikan Q kuasa 2? Pindah ke kanan jadi punca kuasa. Ya, pindah ke kanan dia akan jadi punca kuasa. Okey, bila kita punca kuasakan sebelah sini, okey, jadi awak kena punca kuasa. Jadi Q sekarang sama dengan ni, kalau kuasa 2 ni dia mati dengan punca kuasa. Sebab punca kuasa ni ialah Q kuasa 1/2. Bila darab dengan kuasa 2 dia akan mati. Dia akan jadi macam ni bentuk dia. Okey, jadi dia akan jadi punca kuasa P per R tambah 2S. Itu ialah jawab. Okey, B sekarang. Jadi langkah pertama cikgu akan tukar dulu kedudukan dia. 5 darab dengan punca kuasa K per Y sama dengan X. Okey, fikirkan langkah seterusnya nak buat apa. 5 darab K per Y ni satu set tau. Jadi bila kita nak kuasa 2, kita kena buat macam ni. Satu set tu. Satu set. Ni. Satu set kuasa 2. Sebab 5 tu darab dengan punca kuasa ni, jadi dia termasuk sekali kat situ. Jadi X kuasa 2. Okey, kiri dengan kanan mesti sama. Bila awak kuasa 2 kan K per Y, dekat sini awak akan dapat K per Y. Betul tak? Sebab dah mati. Betul. Okey, jadi depan ni 5 ni kuasa 2. Awak akan dapat 25. Okey, 5 tu kuasa 2. Sebab tadi cikgu cakap dia satu set kan. Jadi yang depan tu dia akan jadi 25. K per Y sama dengan X kuasa 2. Kalau awak tukar ni, kalau awak nampak dia akan jadi macam ni. 25 K per dengan 1 darab silang. Bila kita darab silang dia akan jadi sebaris. Okey, perasan tak? Okey, sekarang kita jadikan dia sebaris lagi senang kira lah. Okey, cuba turun bawah sikit. X kuasa 2 Y dengan 25
Okey, boleh ni. Boleh Cikgu cikgu. darab senang sekarang. Boleh X kuasa 2Y sama dengan 25K. Y 25K 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 per X kuasa 2. Awak pindahkan X kuasa 2, tinggalkan Y sahaja. Okey, itu jawapan. Okey, kita cuba satu lagi yang terakhir. Okey, sebelum kita berhenti. Okey, Cikgu cuba X. yang D lah cikgu. Cuba yang D. S, C boleh buat. Kita cuba yang D. R ialah perkara rumus. So kita tukar 4/3 pi, ini ada pi. Pi R kuasa 3 sama dengan V. Bagi cikgu cadangan, kemudian cikgu nak buat apa? Pindahkan 4/3 tu. Ya, kita akan pindahkan 4P. Okey, V darab dekat atas tulis apa ni? 4. Bila pindahkan 3. 3, bawah 4. 4 dengan Pi. pi. Pi kita akan letak sebelah bawah. Kenapa? Sebab dia dah darab. Nampak tak dia darab di atas ni? Dia darab dengan R kuasa 3 ni, nampak? Nampak. Boleh? Jadi bila awak pindah, pi tu akan pergi sebelah bawah lah. Bahagi. Kita nak R perkara rumus. Apa nak buat? Punca kuasa 3. Ya, punca kuasa 3. Nah, selesai dah masalah. Jadi atas 3V bahagi dengan bawah 4 pi. Tu jawapan. Okey, Alhamdulillah kita dah cover untuk bahagian pertama, subtopik pertama dalam bab rumus algebra. Okey, sehingga soalan nombor 5. Kelas akan datang, kita akan sambung lagi Okey, cadangan cikgu, kita akan sambung latihan nombor 6 dan juga nombor 7. Kita akan cuba latihan penyelesaian masalah 7A, B dan C. Okey, kurang-kurangnya lah kita cuba 3 soalan.